Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda berpuasa pada setiap hari Isnin? Orang tanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin? Kata Nabi, karena aku menyambut kelahiranku pada hari Isnin. Cuma cara Nabi berpuasa. Tapi pokoknya menyambut. Artinya menyambut itu boleh. Ulama membolehkannya. Sebab itulah bila kita berkumpul ramai-ramai ini, alhamdulillah, baru saja tadi kita berselawat. Selawat disuruh kan tak? Disuruh. Baru saja kita baca hadis, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi biha asyaratan, maka Allah akan membalas selawatnya sekali itu 10 kali. Kita baru berselawat 3 kali tadi, 30 kali Allah berselawat kepada kita. Satu-satunya ibadat di mana bila kita buat, Allah pun buat. Ibadat lain tidak. Kita sembahyang, Allah tidak perlu sembahyang, kan? Kita puasa, Allah tentulah tidak perlu puasa. Kita berzikir lepas sembahyang, subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, kita hanya yang berzikir kepada Allah. Allah mendengar zikir kita. Tapi selawat lain, kita berselawat, Allah pun berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini istimewanya selawat. Sebab itu banyakkan, kata ulama, selawat satu-satunya ibadat yang Allah tidak tolak. Bila kita berselawat, Allah tidak akan tolak selawat kita, kerana Allah sendiri berselawat. Melainkan mengkali macam tadilah, berselawat dalam tanda satu tidak boleh jadi haram, terpulang, kan? Ataupun berselawat di tempat-tempat yang tidak sesuai. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mengapa kita mesti mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Jawapannya ialah terletak pertama bila kita bersyahadah. Berapa kali kita bersyahadah? Sehari semalam paling kurang. Kita ada 5 waktu. Satu waktu 2 kali, kecuali subuh sekali. Jadi 8-9 kali paling kurang bagi yang sembahyang. Sembahyang saja Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, habis, waladdallin, amin, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali, kan? Sami Allahu liman hamidah. Gitulah sampai tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampailah kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam sembahyang kita ni. Sahkah sembahyang kalau kita asyhadu an la ilaha illallah? Itu saja. Tidak sah. Sembahyang kita tidak sah kerana tidak ada tasyahud. Tasyahud itu tidak sah kerana tidak ada syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah menyuruh kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara paling mudah kita mencintai Nabi ialah banyakkan apa tadi?
bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau bernasyid boleh ke Ustaz? Bernasyid bersalawat boleh. Orang kita ni kan kadang-kadang cepat kelanguan bah, cepat jemu bah. Kalau bernasyid yang dah jemu, daya kelanguan tu. Sebab tu alhamdulillah ustaz-ustaz kita dulu, ulama-ulama kita dulu kan, habis sembahyang, imam baca doa, berwirid baca doa, habis baca doa kita aminkan, lepas tu imam kata taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim. Bangun, orang beratur sambil berselawat, sallallahu ala Muhammad, beratur. Dapat pahala kan dah? Dapat pahala, malah dapat 2 pahala lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mengapa ya dapat 2 pahala? Pertama pahala bersalawat. Tadi itulah kita terangkan, sekali kita berselawat, Allah balas selawat kita 10 kali. Yang kedua kita dapat pahala kerana mengeratkan silaturahmi dengan orang kampung, dengan saudara mara kita sambil kita bersalam. Nabi tidak buat. Memang Nabi tidak buat macam kita buat, tapi dia bukan haram, bukannya dilarang. Jadi alhamdulillah saya ingat di kampung-kampung menjadi amalan kita ni. Habis sembahyang, taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim. Ramai-ramai sallallahu ala Muhammad, sambil bersalam salam. Semua disalam. Alhamdulillah. Jamaah wanita di belakang pun bersalam. Tapi jamaah wanita special sikit bersalam sambil berlanggar pipi. Itu biasa jamaah wanita. Yang laki-laki ndak berapa akan melanggar pipi pasal berjanggut bermisai tajam juga tu menggali. Kecuali orang Arab lain. Jadi alhamdulillah. Jadi kan amalan ni insya-Allah kita ni akan dibangkitkan nanti oleh Allah di akhirat nanti, akan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya. Sebab orang yang banyak berselawat, dia akan mendapat apa yang dipanggil halawatul iman, kemanisan beriman. Kadang-kadang ada orang yang tidak rasa apa-apa. Ya Islam, lahir dari keluarga Islam, namanya Islam, tapi yang tidak rasa apa-apa keistimewaannya sebagai seorang Islam. Tidak ada. Ini orang yang tidak mendapat halawatul iman, kemanisan beriman. Orang yang mendapat kemanisan beriman antara lain orang yang menjadikan Allah dan Rasulullah paling dikasihinya, hatta kepada dirinya sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menyayangimu, tetapi sayangku kepadamu tidak melebihi sayangku kepada diriku sendiri. Maknanya Sayyidina Umar kata, aku sayang kepadamu ya Rasulullah, tapi aku lebih sayang diriku. Maka kata Rasulullah menegur, bukan macam tu wahai Umar. Sayang kamu kepada Rasulullah, kepada aku mestilah melebihi daripada segala-galanya, termasuk sayang kepada dirimu sendiri. Barulah Sayyidina Umar macam tu. Maka Sayyidina Umar kata, okey ya Rasulullah, sekarang aku sudah mengasihimu melebihi daripada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, al-an, sekarang ya Umar. Yang dulu tu tinggalkan, dah lurus.
Jadi kita pun untuk mencapai halawatul iman, kemanisan beriman tuan-tuan, sayang kepada Islam, sayang kepada Rasulullah, maka perbanyakkan selawat, kerana itu cara untuk kita menjadikan diri kita lebih mengasihi Rasulullah berbanding apa saja di dunia ini. Berbanding diri kita sendiri, berbanding ibu bapa kita, berbanding kaum keluarga kita. Tidak, Rasulullah yang patut kita kasihi. Dalam satu ketika dulu, di sebuah negara Eropah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan ejekan, bahan momokkan. Mereka buat pertandingan melukis katun Nabi Muhammad. Dilukislah, dijadikan katun muka Nabi Muhammad dan diejek, dihina macam-macam. Tuan-tuan, ini sikap orang bukan Islam. Kita pula orang Islam yang mencintai Nabi mesti ada perasaan marah. Mesti ada perasaan marah kerana Nabi kita diperlakukan seperti itu. Kalau kita tidak ada perasaan marah, ini ada masalah. Maknanya kita tidak ada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Quran kan, kita pegang tiba-tiba jatuh. Kita ambil Quran, kita cium, letakkan di kepala. Betul? Betul. Tanda apa tu? Tanda sayang kita, hormat kita kepada Al-Quran. Maka demikianlah juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau ada orang cuba melaksanakan sunnah Nabi, jangan sama sekali kita ejek. Jangan. Ada seorang tu mungkin dia cuba mencontohi Nabi dengan pasang janggut, walaupun janggutnya tu macam dawai, ndalah macam Arab tu bisai. Tahulah orang kita ni bibit ndak berjanggut. Jangan dihina sama sekali, kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta walaupun seurat janggut, kalau dia niatkan itu sunnah Nabi, insya-Allah dia akan dapat pahala. Kita kadang-kadang pakai kopiah, kan? Niatkan kopiah kita itu, topi kita itu, atau apa saja penutup, kerana mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dapat pahala, bukan payah. Walaupun sekarang ini ada orang berjanggut, bermisai, kan, bukan kerana mencintai Nabi, tapi kerana tren. Jadi tren. Kalau kita tengok kumpulan kalau di Amerika tu yang pakai motor besar tu, semua berjanggut tu, berjanggut. Itu bukan mencintai Nabi, itu tren. Jadi macam mana kita mau tahu tren kah atau mencintai Nabi? Bergantung kepada niat kita ni. Jadi sunnah Nabi walaupun sedikit kita cuba usahakan. Tidaklah wajib kita, bukan wajib mengikut mazhab Syafi'i, kan, membiarkan ataupun memelihara janggut ni bukan wajib. Tapi sunnah, dapat pahala, bukannya payah. Itu ikut mazhab kita ni.